اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, kau tolonglah permudahkan, kau tolonglah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, dan tolonglah permudahkan kerja buatku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan ya Allah tolonglah peraikan segala apa yang tersimpul di lidahku agar mudah mereka memahami setiap tutur kata. Allahumma alimna jahilna, ya Allah kami kau ajarkan kepada kami suatu benda, suatu perkara yang masih bagi kami ini jahil. Wa dzakirna ma nasina, ya Allah, dan ya Allah sudilah kiranya untuk kamu bisikkan kembali, ingatkan semula suatu benda, suatu perkara yang telah kami lupa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pengacara majlis dan pengurusi surau Nurul Ihsan, seluruh staf kepimpinan dan Nurul Ikhlas, ya, Nurul Ikhlas, Nurul Ihsan, banyak sangat. Seluruh staf kepimpinan dan kuasa pengurusan surau, para jemaah, adik-adik, rakan-rakan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Tentang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita masuk kepada malam yang ke-13 dan 13 Ramadan. Dan tuan yang dirahmati Allah, aturan hidup kita ni, kita sekarang ni sedang meniti dan terus meniti. Kalau sebut bahasa berjalan, sedang berjalan dan terus berjalan. Dan setiap start mula daripada kita start berjalan, start daripada mula kita meniti aliran kehidupan ni, dan setiap itu juga kita yakin dan kita pasti, kita berazam, kita ni, aku ni takkan sama sekali berpatah balik belakang. Dan dalam Islam, aturan kehidupan ni Allah Ta'ala susun cantik lah. Allah Ta'ala susun cantik, cukup comel dah untuk kita. Dan dalam banyak-banyak aturan hidup yang Allah Ta'ala sedang aturkan untuk kita ni, kita kena sedar dan kita kena hati dan kita kena faham bahawa Ramadan suatu bentuk perjalanan hamba menuju kepada redha Allah. Ramadan ni suatu tempoh perjalanan yang Allah cipta, yang Allah Ta'ala kering, yang Allah Ta'ala buat untuk memudahkan hamba dia terus berjalan mencapai matlamat hidup dia. Sebab tu dalam Ramadan ni, kalau kita guna bahasa mudah, Allah Ta'ala, kalau kita sebut bahasa jalan atas jalan ni, kalau sebut bahasa ranting kayu Allah Ta'ala buang. Kalau sebut bahasa apa lagi, bangkai kucing ke bangkai ayam tengah-tengah jalan ni, yang membuatkan kita tak semena-mena terelak, termengelak, bawa kereta terelak, Allah Ta'ala hilangkan penghalang-penghalang tersebut. Bila Ramadan membuatkan perjalanan hamba menuju redha Allah, menuju syurga Allah ni bertambah cantik dan bertambah comel. Ini Ramadan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, jaminan seumpamanya ni malam 13 Ramadan ni, fasa kedua. Jaminan seumpama ni tentang yang kita sebut tadi ni, Nabi sebut inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ni hadis cukup masyhur. Masuk Ramadan hadis ni sering kali diulang. Nak suruh apa? Nak suruh kita faham sungguh-sungguh. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Fa idza wala yadkhulu ahadun minhu. Fa idza dakhalu ughliqa wa la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Inna fil jannati baban, dalam banyak-banyak pintu, dalam banyak-banyak pintu di syurga Allah nanti ni, dari kiamat nanti ni, akan ada satu pintu yang Nabi sebut pada kita, nama pintu tersebut Babun Ar-Rayyan. Pintu nama Ar-Rayyan tu comel nanti nama ni, walaupun nama anak cantik. Babun Ar-Rayyan. Apa benda pintu ni? Siapa dia tak boleh masuk ni? Siapa dia hak boleh masuk dalam pintu ni? Pintu ni dia nak cari siapa dia? Dia nak lambai tangan kepada siapa? Hak nak lambai tangan nak suruh masuk.
yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamah. Pintu ni Nabi sebut hanya rasanya akan dimasuk oleh mereka yang berpuasa. Makna katanya pintu ni akan panggil siapa-siapa daripada kalangan kamu yang ramai-ramai ni, tengah berserabut ni, tengah dalam keadaan tak mak tak kena anak, anak tak kena mak ni, dicelah-celah ayah tak boleh tak kena isteri dia, boleh tak kena anak, dicelah-celah tersebut, as-sha'imun ni akan kedengaran dipanggil oleh babun ar-rayyan tersebut. Fa'idha dakhalu ughliqa, apabila selesai saja pintu tersebut dimasuki oleh as-sha'imun tadi ni, ughliqa, ditutup apa-apa. Kalau bahasa tutup ni tuan-tuan, kalau kita nak terjemah bahasa bagi budak faham lagi ni, dia kalau pintu ni tutup ni sampai tak boleh buka apa sudah lah. Wah tarik lah, wah taruh mana sekalipun boleh faham dan selain bahasa Arab. Wah tendang lah, wah ketuk lah, takkan dibuka. Sebab apa? Dia kalau bahasa magah, magah paling besar saya dunia magah tu. Kalau bahasa rantai hak paling tebal sekali, hak paling berat, diikat sungguh-sungguh itu tersebut. Sebab apa? Tujuannya tak boleh marah. Fa idza dakhalu ughliqa wa la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Nabi sebut pintu tersebut takkan lagi dah, takkan boleh lagi masuk selain daripada mereka yang tadi ni. Nak sebutkan kepada kita tentang hati Allah. Ni jaminan yang Nabi bagi kepada kita. Ni jaminan yang Nabi bagi kepada kita. Tetapi kalau sebut bahasa mudah babun ar-rayyan ni, mana mungkin orang yang tak pernah kenal babul masjid, babul nurul ikhlas, mana mungkin dia bisa kenal babul ar-rayyan? Pintu syurga, kalau kaki kita di atas muka bumi ni tak biasa lagi, jarang sangat bijak. Kalau jejak pun jejak tak sungguh, jejak lah tumpah tanah ni, tanah masjid selesa ni, tanah surau ni ikhlas selesa ni, tanah bawah lah ni. Kalau main masjid pun tujuan apa? Ambil ekor sikit rumah panah. Berasa tujuan ke mana tu? Nak tak nak main masjid ni? Yang Nabi sebut apa, rawdatun min riyadil jannah ni, taman-taman syurga ni pun kita jarang duduk, jarang beriktikaf di dalamnya. Allah Akbar. Agak-agak babun ar-rayyan tu di pintu tersebut ada tertulis dalam kita. Itu benda-benda. Jadi nak sebutkan di sini tentang ini medannya, ini medan kita. Ini jaminan yang Nabi bagi kepada kita. Baik tuan-tuan dan nanti Allah, benda yang insya-Allah sedikit untuk kita renungkan bersama pada sesi kali ini tuan-tuan. Dan pada mana kita sebut perkara-perkara seumpama tadi ini, Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ni bulan untuk dia tarbiyah kita. Allah Ta'ala tarbiyah kita. Dan seterusnya tarbiyah tersebut untuk kita untuk kita realisasikan dengan cara kita mentarbiyah nafsu kita. Ramadan. Sebab tu masuk saja Ramadan, nafsu ni dia gelar lain macam, hebat lain macam perasaan nafsu ni. Masuk Ramadan dia jadi kacau bilau nafsu ni. Nafsu ni Allah Ta'ala letak remote control ni, Allah Ta'ala letak remote control di tangan kita. Wasufidati syayatin, masuk saja Ramadan aku ikat, syaitan ni diikat di rantai, hak tu saja buat aku. Tapi bab nafsu ni, remote control ni aku ada di tangan kamu. Maknanya kita kena kontrol nafsu ni. Sebab tu tuan, dalam suatu kitab yang dikarang oleh Syekh Osman bin Hassan bin Ahmad Asy-Syakiri, disebutkan dalam kitab dia satu kisah yang cukup cantik ni, kisah Allah Ta'ala cipta nafsu dengan akal. Syekh Osman Hassan bin Ahmad Asy-Syakiri sebut dalam kitab dia, seorang ulama cukup hebat pada abad yang ke-13, dia sebutkan dalam kitab dia, saat tatkala Allah Ta'ala selesai buat akal dengan nafsu ni, Allah Ta'ala panggil akal dan nafsu masuk menghadap dengan Allah, menghadap sekolah. Allah Ta'ala panggil akal, hai akal akbili, kata Allah. Hai akal, masuk menghadap kamu, hai akal. Akal siapa?
siapa nak kali kita tuan-tuan? Ni hak kata cerdik, hak kata bijak ni, hak kata sopan santun ni, hak ngaji pandai ni, hak sekolah pun cerdik ni, hak kerja pun hebat dapat anugerah jannah ni. Akal ni Allah Taala panggil masuk menghadap jumpa dengan dia. Allah Taala tanya apa pinjam? Man anta wa man ana. Hai akal, kamu siapa? Aku siapa? Kalau bahasa kita hang Allah. Ni, hang ni siapa? Aku ni siapa? Tuhan hak jurut tanya untuk Allah. Akal jawab tuan-tuan ni malah kena cerdik. Cantik pun cantik akal fikirannya. Hak boleh beza haiwan dengan manusia ni, bab antara satu-satu kriteria yang membezakan ciri-ciri kehidupan manusia dengan ciri kehidupan manusia dengan haiwan ni akal. Man anta wa man ana, hang siapa? Aku ni siapa? Allah Taala tanya akal jawab apa? Anta Rabbi wa ana abduka dhaif. Hei Tuhan, kamu ni ialah Tuhan aku. Kamu ni Allah. Dan aku ni wa ana abduka dhaif, dan aku ni hamba ciptaan kamu yang paling hina. Allah puji akal. Wahai akal, kamulah sebaik-baik yang ciptaan yang Tuhan. Kamulah secantik-cantik ciptaan yang aku cipta. Balik akan masuk kepada pula nafsu. Allah Ta'ala nak bagi nafsu masuk kepada. Selesai angkat tadi ni. Nafsu ni tuan-tuan, masa Allah Ta'ala tak panggil nafsu ni, hai nafsu aqbili, kata Allah, hai nafsu kamu tu main masuk kepada. Kita cerita benda ni, benda santai-santai, benda yang cukup ringan kita bawakan ni. Hai nafsu aqbili, kata Allah, hai nafsu kamu tu masuk kepada. Tuan-tuan, nafsu duduk pintu. Kalau bahasa kita asyik dia boleh buat tak dengar Allah tak ambil. Ni kerah pedal nafsu ni, kerah kepala nafsu ni. Sebab kita lah tuan-tuan duduk kat sini, bukan jauh tak mana, selau pelangkah. Ya ni rumah kawasan perumahan, selau pelangkah dengan kawasan kediaman blok-blok belakang. Tu bila ni tak pernah kering tekak lah nak lawan saya. Duk belum sampai terik awak tekak nak tercabut. Kita ni boleh lalu tu buka nikah. Oh, zuhur dah. Mantap. Buat data dah. Panggil apa? Panggil nafsu. Panggil nafsu. Allah Ta'ala panggil nafsu. Hai nafsu aqbili, kata Allah, kamu tu nafsu masuk ke dalam. Nafsu buat data. Allah Ta'ala panggil kali 3 dengan suatu panggilan yang cukup cengeng, yang cukup debel ni. Dia jenis bahasa Samsing kena lawan Samsing. Nafsu ni Samsing kena lawan Samsing. Allah Ta'ala panggil, hei nafsu, kamu tu masuk ke? Bau masuk ada nafsu, bau masuk kepada Allah. Allah Ta'ala tanya soalan yang sama seperti mana Allah Ta'ala tanyakan, man anta wa man ana. Kamu siapa? Aku ni siapa? Kata Allah. Mu siapa? Aku ni siapa? Nafsu tuan-tuan, kerepek pun dia, Samsing pun dia, kurang ajar pun dia nafsu ni. Dia jawab apa? Anta wa ana. Rasa suka kalau kita depannya rasa dah selang tangan. No. Berani jawab lagu tu dengan Allah. Anta wa ana. Hang aku. Nafsu jawab depan Allah. Sebab bahasa kita orang sekarang bahasa kan. Aku buat masing-masing. Kalau aku buat dosa, ada dia jangan hang. Kalau aku buat dosa sekalipun, aku buat masing-masing. Hang kalau buat. Pi buat kerja hang sudah. Nampak? Bahasa nafsu ni. Bahasa lagu ni, marilah Ramadan kah nak mati lala tu pun bahasa ni duk keluar pula. Bahasa ni duk keluar pula. Ni Pipi Zarah banyak-banyak lah zikir ni. Quran bagi hadap Quran sejadah. Malah kawan tu jangan hijab masjid. Tengah sakit ni, orang lain mau main buah. Kita boleh sejadah buah main Quran. Allah paling Tuhan salah satu cara nak menyedarkan. Ni hang ni mak beli aku tak ada habis sudah. Bahasa apa? Bahasa nafsu. Allah Ta'ala bila mana dengar nafsu jawab macam tu, dan Allah Ta'ala perintah nafsu, kamu hai nafsu, aku celupkan kamu dalam api neraka aku ni selama mana? Dikisahkan selama 100 tahun. Ini ada suatu peristiwa kan kita sebutkan Isra dan Mi'raj kan. Bila mana malaikat Jibril, Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kan, malaikat Jibril untuk jumpa bawa Nabi, dipersembahkan di hadapan Nabi
Di ujung sana, di ujung sana ni kelihatan sekelompok wanita yang berjalan di atas bara api neraka. Dahsyat tak dahsyatnya, azab tak azabnya, pedih tak pedihnya siksa yang ditanggung oleh sekelompok wanita tersebut. Dia berjalan di atas bara api neraka ni menggelegak sampai ke otak. Allah, dahsyat tak dahsyat azab tersebut. Ni nafsu ni bukan setakat bara api, Allah akan celup terus dalam neraka. Selamat Allah punya degil nafsu ni, punya cengih nafsu ni. Cukup seorang tuan masuk menghadap jumpa Allah, Allah tak nak tanya balik soalan sama. Wahai nafsu, hampa dah kena azab kau. Wahai nafsu, aku nak tanya kamu sekali lagi, man anta wa man ana. Siapa aku ni siapa? Kamu siapa, aku siapa? Nafsu jawab apa kita minta? Anta wa ana. Aku. Kalau Allah tuan, kita Allah khasa kelamatan nafsu ni. Kita tingkat 3 kan, tingkat 4 mereka. Duk turun naik tangga blok rumah kita, turun naik entar. Lalu tingkat 1 rumah kawan tu, dia boleh berasa tak apa. Kita pun tak nak tangga lain, nak turun masjid. Tangga tu nak turun pun nak tak nak, time turun dia balik, time turun terserempak dah, time nak balik masjid pun terserempak dah. Dia boleh berasa tak apa, dia boleh berasa tak segan, dia boleh berasa tak malu yang dia tu tak solat-solat, dan yang dia tu batang hidung dia tu tak bisa langsung lagi nampak masjid. Dia boleh berasa tak apa. Duk berselisih dengan pakcik, makcik, duk turun naik tangga. Bahasa apa anda? Bahasa nafsu. Bahasa nafsu. Bila mana demikian tentang Allah tak nak perintah nafsu, wahai nafsu, aku laparkan dan dahagakan kamu selama 100 tahun. Allah Ta'ala suruh nafsu ni puasa selama 100 tahun. Selesai hukuman tersebut, nafsu tersebut masuk ngedat jumpa dengan Allah. Allah Ta'ala tanya nafsu, kamu siapa, aku ni siapa, man anta wa man ana. Baru nafsu ni kenal tuannya. Anta Rabbi wa ana abduka dhaif. Kamu ialah Tuhan aku dan aku ni ialah makhluk ciptaan kamu yang paling hina. Nak sebutkan di sini tentang puasa baru penawar dia. Makan minum ni, menghindari makan minum ni, berlapar dan dahaga kerana Allah ni penawar yang cukup mujarab untuk kabar nafsu. Sungguh betul. Kan dalam kita ada mengaji kan, aku tengok kamu ni anak muda ni semua macam kata yang nikah ni, amal pun terfilat ataupun tengah-tengah puasa pun duk keling lagi, tengok kali faham tak? Duk tengok lagi ni amal macam putih lepak lah. Keling tengok tak klik apa tu. Oh dahsyat pun ni. Kamu ni kena nikah ni, wajib atas kamu ni nikah. Apa disebutkan apa? Falyatazawwaj, Tuhan Allah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa-siapa daripada kalangan kamu ni yang mampu dah untuk nikah ni, kes demikian kamu kena nikah. Kamu kena kahwin. Tak mampu Ustaz, tak boleh. Kewangan tak cukup, ekonomi gawat ni tak boleh. Fa illam yastati' fa siyamu syahrayn mutatabi'ain. Hukum sebut kamu kena puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nak sebutkan di sini tentang poin daripada puasa. Puasa dia nafsu baik tentang akhir sekali ni, akhir sekali last ni. Allah Ta'ala tadi puji akal. Akal kita Allah Ta'ala puji kamu lah perfect, ciptaan aku kamu ni baguslah. Nafsu Allah Ta'ala herdik, Allah Ta'ala apa? Dengan sebab samsihnya nafsu dekat di hadapan Allah. Persoalan tentang sejauh mana akal kita ni mampu membimbing batang tubuh kita selaku manusia hamba Allah ni untuk mencari redha Allah. Sejauh mana mampu? Jawapan dia tak mampu. Tak mampu kalau tak dibimbing dengan wahyu Allah. Nak harapkan akal fikiran ni semata-mata betul, tak mampu untuk memimpin manusia kita selaku hamba Allah untuk membeli tiket untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kalau setakat nak harap kepada akal. Hal ni yang nak sebutkan peranan wahyu Allah membantu membimbing kehidupan kita. Sejauh mana tentang akal yang kita ada betul.
akal yang kita ada. Akal yang ada ini juga hari ini sering kali melawan hukum Allah. Akal yang ada ini sekali sering kali mengenepikan soal halal dan haram. Akal yang ada ini sering kali tentang rahmati Allah mengkhianati amanah yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Wahyu Allah. Ni kalau kita bahas siapa mudah ayat ni kan, ayat ni kan. Ni ayat dalam kelak ni cawan dalam betul. Dan kalau bahasa logik akal kita sebut, ayat ni yang Ustaz ada di tangan Ustaz ni hanya mampu, logik akal sebut, akal sebut ayat ni hanya mampu menghilangkan dahaga bagi siapa yang dahaga. Siapa yang nak basah dekat minum ayat ni lah. Bahasa apa ni? Bahasa sains ke bahasa akal? Ikutlah. Hang ni pergi tahu mana pun teori tahu tu teori dia. Mari seorang nampak Allah ni kan, mari seorang makcik ni kan. Pakcik ni mari jumpa Ustaz, tolong Ustaz, saya habis ikhtiar dah. Habis berobat kurang. Pergi celak utara, balik pergi selatan, pergi balik pergi timur, balik semua habis. Nak berobat ni. Misteri suruh penyakit saya ni. Doktor dah saya jumpa, habis hospital pakar dah saya habis. Ustaz tolong Ustaz ikhtiar habis ikhtiar Ustaz ikhtiar kan. Ustaz ni buat ikhtiar Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, doa sikit sebanyak doa Al-Quran. Tiup, kabul. Tiup pada yang tentang teori akal manusia yang sebut, yang mengatakan bahawa kalau ayat ni diminum, confirm hilang dah. Confirm bahasa suka. Kita buka puasa kan, cari ayat sabit kurma tu sunnah Nabi je. Kalau tak balon ayat tu seperti sebab apa? Dah mari di mana makcik tadi yang sakit misteri tadi, pakcik tadi ni minum ni bukan setakat dahaga dia hilang nanti, penyakit tadi tu pun hilang nanti. Allah ni nak habaq bagi ni, nak sebut bagi ni. Mana akal-akal kita cerdik tadi ni? Cuba tafsir Ustaz, cuba buat teori Ustaz. Teori mana hak ada ni? Ya sampai penyakit misteri pun boleh hilang ni. Sebut Ustaz, buku kitab mana nak sebut? Muka surat berapa sebut? Nombor berapa sebut? Pelajaran sebut Ustaz. Tak jumpa lah sudah. Ni nak sebutkan hebatnya wahyu Allah. Hebat wahyu Allah di situ. Tawa ayat hak banyak tawa ni pun mampu menghilangkan penyakit, mampu menyembuhkan dengan keizinan Allah. Tubuh badan kita ini dan 70% kelebih tu ayat saja ni. Tadi start pada subuh sampai ke isyak semayang 5 waktu ni. Ni tambah pula dengan tarawih ni tuan. Tu imam pula baca masya-Allah ayat Quran. Takkan kau tahu ayat hak sebanyak ini pun mampu menyembuhkan penyakit. Takkan tubuh badan kita yang mengandungi lebih daripada 70% kandungan air ni takkan tak terkesan sikit sepanjang sembahyang 5 waktu. Sembahyang kita baca selama mana kita bela Quran, baca Quran, selama mana kita dengar kalam tu imam tadi ni, takkan tak terkesan jiwa kita dengan kehebatan wahyu Allah. Jadi ni tuan-tuan yang kita nak sebutkan, yang kesimpulan yang saya boleh yang saya nak buat tentang nanti Allah. Ramadan ini datang bertujuan untuk kita mengambil wahyu Allah, mukjizat Allah, kalam Allah ini, wahyu Allah ini untuk apa? Untuk membimbing perjalanan kehidupan kita seterusnya. Jangan hanya kita jadi hamba Ramadan, jangan semata-mata kita jadi hamba yang betul-betul beriman kepada Allah dalam sesi Ramadan saja. Habis Ramadan tinggal habis. Spesies jenis macam ni, manusia jadi semacam ni tuan, dia hanya mendidik nafsu saja, tetapi dia tak mengambil intipati Al-Quran, intipati wahyu Allah untuk diserahkan masuk dalam jiwa dia, dalam tubuh badan dia, untuk membimbing perjalanan hidup dia seterusnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang Allah sekalian dulu untuk renungan kita bersama pada malam ini. Insya-Allah apa yang bagi tunjuk kita akan ambil sama-sama, dan mudah-mudahan menjadi suatu medan perjuangan baru dalam hidup kita, dalam kita meneruskan perjuangan sebagai hamba Allah, perjuangan sebagai orang yang beriman insya-Allah. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.